Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadil Faruzi bersama anda dalam HFHM 3310, program nombor 1 di Malaysia mengenai pengurusan bersepadu perosak hutan bandar. Hutan bandar juga boleh didefinisikan sebagai semua jenis tumbuhan ataupun pokok yang berada di kawasan bandar, dimiliki sama ada oleh orang awam maupun secara bersendirian. Hutan bandar juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan ekosistem sedia ada. Berbanding dengan pokok yang tumbuh di persekitaran semenjadi, pokok bandar mengalami tekanan yang lebih tinggi. Pokok bandar umumnya terdedah kepada pencemaran, kelembapan serta suhu yang melampau. Dalam episod kali ini kami akan menerangkan tentang campuran tanah yang terbaik untuk penanaman, pembuatan baja organik serta pembuatan racun serangga secara semenjadi yang penting dalam penjagaan pokok di kawasan bandar. Campuran tanah untuk tanaman. Fungsi pasir untuk memberi ruang rongga bagi penyerapan akar dan penyerapan oksigen. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menghalau penduduk Malaysia untuk melakukan pelbagai aktiviti secara bebas. Namun begitu, perkara ini telah menghasilkan pelbagai hobi baru dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, penanaman pokok. Perkara asas dalam penanaman pokok adalah untuk mempunyai campuran tanah yang terbaik. Penerangan ahli kumpulan Nurin Jazina membuka tirah FHM 3310 minggu ini. Campuran tanah untuk tanaman. Peralatan yang diperlukan ialah yang pertama, penyukat. Anda boleh menggunakan apa sahaja medium penyukat yang ada di rumah anda. Untuk video ini akan menggunakan cawan plastik. Yang kedua ialah besen. Besen untuk mencampurkan tanah. Tanah yang digunakan. Tanah yang pertama ialah tanah atas. Semakin gelap warna tanah atas, semakin tinggi kandungan bahan organik tanah tersebut. Fungsi tanah atas untuk membekal nutrien dan menyimpan air untuk pokok. Tanah kedua ialah bahan organik. Bahan organik merupakan bahan kompos seperti tahi ayam dan daun kering. Fungsi bahan organik untuk memberi nutrien dan mengekalkan kesuburan tanah. Seterusnya ialah pasir. Fungsi pasir untuk memberi ruang rongga bagi penyerapan akar dan penyerapan oksigen. Tapi jangan gunakan pasir pantai. Kandungan garam pasir pantai terlalu tinggi untuk pokok. Rasio campuran tanah yang digunakan ialah 2:1:1. Kita teruskan ke langkah penyediaan. Langkah yang pertama ialah sukat tanah kerana kita gunakan cawan plastik, 2 cawan tanah atas, 1 cawan bahan organik dan 1 cawan pasir. Rasio tanah 2:1:1 amat sesuai untuk tanaman, terutamanya tanaman sayuran. Yang kedua, masukkan tanah ke dalam besen untuk dicampurkan. Dan akhir sekali, campurkan sebati. Jangan. Campurkan seperti yang ditunjukkan di dalam video. Dah siap. Selamat mencuba. Baja organik memberi manfaat bukan sahaja kepada tumbuhan namun kepada tanah juga. Mari kita lihat kebaikan baja kulit telur. Oleh kerana tanah bandar kurang kaya dengan nutrien berbanding dengan tanah hutan, jenis baja memainkan peranan yang penting dalam memastikan pokok tersebut sihat dan juga kuat. Ikuti kaedah ahli kumpulan Ilana Nadirah dalam menghasilkan baja organik. Hai, Assalamualaikum semua. Seperti yang kita tahu, baja organik memberi manfaat bukan sahaja kepada tumbuhan namun kepada tanah juga berbanding dengan baja kimia yang hanya beri manfaat kepada tumbuhan. Namun, tahukah anda bahawa kita boleh buat sendiri baja organik di rumah?
Menarik kan? Terdapat pelbagai jenis baju organik yang boleh kita buat di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati. Namun, saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk membuat baju organik dengan hanya menggunakan kulit telur. Nak tahu macam mana? Jom kita tengok. Sebelum itu, mari kita lihat kebaikan baja kulit telur ini. Terdapat 4 kebaikan baja kulit telur ini, iaitu yang pertama, mempunyai kalsium karbonat yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selain itu, mampu mengurangkan keasidan tanah dan bagus untuk tanaman sayuran seperti tomato dan lada. Akhir sekali, tidak memerlukan kos yang banyak. Seterusnya, mari kita lihat cara-cara membuatnya. Langkah yang pertama, kita kumpul kulit telur yang ada di rumah kita seperti video di atas. Kemudian, kita hancurkan kulit-kulit telur ini sehingga jadi hancur seperti dalam video ini. Langkah yang ketiga, kita sangai kulit telur yang telah hancur tadi. Sangai bermaksud goreng di dalam kuali tanpa meletakkan minyak. Kita sangai kulit telur ini sehingga jadi kekuningan. Langkah yang keempat, kita kisar kulit telur yang kita sudah sangai tadi sehingga halus dan hancur dan halus. Seperti ini. Setelah kulit telur itu dikisar halus, mari kita pergi ke pokok cili kita. Dan teruskan dengan langkah yang kelima. Langkah yang kelima, kita taburkan serbuk itu di atas tanah. Kemudian, kita gemburkan tanah itu. Akhir sekali, kita siram pokok itu. Apabila pokok telah disiram, maknanya dah siap. Mudah kan untuk membuat baju organik dengan hanya menggunakan kulit telur? Saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada anda. Sekian, terima kasih. Pada hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda semua natural insecticide yang saya gunakan di kebun. Jadi, kita masukkan satu sudu kecil sabun cecair yang mesra alam. Hasrat untuk menggunakan bahan-bahan segar daripada tanaman yang tidak menjadi kenyataan. Hal ini kerana pokok-pokok yang ditanam sering diganggu oleh serangga perosak. Ikuti ahli kumpulan Nurse Organic Izzati dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pada hari ini, seperti yang dapat lihat, ini merupakan racun serangga perosak semula jadi atau kita panggil dia sebagai natural insecticide. Natural insecticide ni kita boleh je buat sendiri kat rumah, dan fungsi natural insecticide adalah untuk kita jaga pokok ataupun tanaman kita daripada kena serangan serangga perosak seperti aphids, mealybugs, termites, caterpillar dan beberapa lagi lah serangga lain. Sememangnya banyak insecticide yang kita boleh beli kat luar, tapi kebanyakannya mempunyai bahan yang berbahaya seperti benzin, amonia dan juga metanol, di mana bahan seperti itu boleh memberi kesan sampingan kepada manusia. Oleh itu, kita kena hasilkan racun serangga semula jadi yang kita buat sendiri je kat rumah, supaya ianya lebih mesra alam. Pada hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda semua natural insecticide yang saya gunakan di kebun. Natural insecticide ni mudah je untuk kita sediakan di rumah. Saya hanya menggunakan 4 bahan sahaja, iaitu air, baking soda, minyak zaitun ataupun olive oil, dan bahan yang terakhir adalah sabun. Langkah pertama, masukkan 500 ml air ke dalam bekas. Seterusnya, kita ambil 2 sudu kecil baking soda dan masukkan ke dalam air. Untuk pengetahuan anda semua, baking soda ni merupakan bahan yang telah didaftarkan oleh Environmental Protection Agency sebagai biopesticide di Amerika Syarikat. Oleh itu, baking soda ni adalah 100% organik dan semula jadi. Terusnya, langkah ketiga adalah masukkan 1 sudu kecil minyak. Keempat pula, untuk mencampurkan
air dan minyak supaya sebati, kita masukkan 1 sudu kecil sabun cecair yang mesra lah. Terdapat banyak sabun cuci pinggan ataupun sabun tangan yang organik yang ada dijual di pasaran. Rangkaian yang terakhir adalah pastikan kita kacau campuran sehingga larut dan sebati. Dan masukkan larutan racun serangga semula jadi ni ke dalam botol semburan. Okay, sekarang kita nak try gunakan kita punya natural insecticide ni dekat tanaman yang ada di kebun. Dan selamat mencuba.